له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تعسر اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واشرح صدورنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Tuan pengurusi masjid, seluruh jawatankuasa masjid, Tuan Imam, Bilal, Siap, jawatankuasa muslimat, para jemaah muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam malam 9 Muharram, malam ni 9 Muharram, ya, dapat kita bertemu bertentang mata di dalam satu majlis yang dianjurkan oleh pihak masjid, iaitu bersempena dengan Ma'al Hijrah. Walaupun Ma'al Hijrah itu berlakunya pada yang kita sambut setiap tahun adalah 1 Muharram, namun kita masih lagi dalam bulan Muharram, dan kita akan sambut pula 10 Muharram yang di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada 10 Muharram. Jadi tuan-tuan, sebelum kita melanjutkan kita punya perbincangan kita berkaitan dengan tajuk yang diberi pada malam ni, iaitu hijrah menuju ke syurga. Tajuk ni sangat ma'ruf. Tiap-tiap tahun kita akan dengar penceramah-penceramah menyebut tentang tajuk ini, dan insya-Allah kali ini kita akan sentuh tajuk ini di masjid Kampung Benteng, insya-Allah. Tuan-tuan dan hormati sekalian, sebelum kita meneruskan majlis kita, marilah sama-sama kita membuka dengan bacaan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di samping itu juga marilah sama-sama kita beringat iktikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan duduk yang kita di dalam rumah Allah ini duduk ibadah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya minta izin minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan hormati sekalian, saya sebenarnya batuk dah 2 minggu lebih batuk. Jadi saya pakai mask tu takut ada apa-apa dengan batuk saya tu. Jadi tuan-tuan jangan terasa pula saya pakai mask tu. Begini tuan-tuan, saya ni kalau ceramah tak batuk,
Dia lepas ceramah lagi batuk. Ya. Begitu. Baik. Bersempena dengan kita berada di dalam bulan Muharram ini yang kelebihannya sangat banyak. Kelebihan bulan Muharram ini. Pertamanya kita menyambut Ma'al Hijrah ni. Dan yang keduanya esok sebenarnya dah dituntut untuk kita nak menyambut 10 Muharram tu disunatkan berpuasa pada 9 Muharram. Ya, 9 Muharram besok, At-Tasu'a nama dia. Ya. Asalnya kalau tak mampu nak puasa besok, puasalah hari Jumaat. Hari Jumaat itulah sebenarnya 10 Muharram. Tu besar dia punya kelebihannya. Sebab kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan siyam Ashura, ataupun siyam fi syahril Muharram, atau kama qala, yang bermaksud sebaik-baik berpuasa, seafdal-afdal berpuasa selepas puasa pada bulan Ramadan adalah puasa pada 10 Muharram ataupun puasa pada bulan Muharram. Bulan Muharram ni kita belajar-belajarlah berpuasa, kerana kelebihan dia duduk di bawah sikit selepas puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan tu fardu. Puasa bulan Muharram sunat, tapi dia duduk bawah sikit. Sebelum kita nak berpuasa Sya'ban, sebelum kita nak berpuasa Rejab, puasa Muharram ni besar dia punya kelebihan pahalanya. Jadi saya mengajak diri saya dan kita semua, mula esok boleh start berpuasa, digandingkan puasa esok, puasa sunat hari Khamis sekali. Dan puasa yang dituntut sangat-sangat untuk kita buat ada 10 Muharram pada hari Jumaat. Di sisi mazhab kita, kalau puasa sunat tu jatuh pada hari Jumaat, dia kena digabungkan dengan hari yang sebelum atau selepas. Hari sebelum, esoklah hari Khamis. Kalau puasa besok, dapat dua kelebihan. Puasa 9 Muharram dan puasa sunat hari Khamis, sebab esok hari Khamis. Kan? Jadi terus kita puasa hari Jumaat. Hari Jumaat tu 10 Muharram. Nawaitu sauma Ashura sunnatan lillahi ta'ala. Saja berpuasa 10 Muharram kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau tak mampu nak puasa esok, tak sempat, tak bersedia, sebabnya nak puasa ni kena sahur. Kita ni tak dan nak beli apa nak sahur ni kan. Jadi esok tak dan nak puasa. Jadi puasa terus Jumaat. Tapi kalau puasa Jumaat kena digabungkan dengan Sabtu 11 Muharram. Dia kena hari Jumaat tu tak boleh tunggal. Sebab walaupun dia jatuh 10 Muharram pada hari Jumaat, kita tak boleh puasa hari Jumaat saja. Kalau kita puasa juga hari Jumaat, Ustaz, kita tak buat sebelum hari Khamis, kita tak buat selepas hari hari Sabtu, dia jadi macam mana? Puasa tu jadi, tapi makruh perbuatan kita buat macam tu. Sebab takut seolah-olahnya sepatutnya hari Jumaat tu adalah hari ibadat bagi orang Islam, kan? Takut hari Jumaat itu seolah-olah kita asalnya tak boleh puasa hari Jumaat. Jadi kena digabungkan dengan hari sebelum ataupun selepas. Begitu juga kalau sunat tu jatuh pada hari Sabtu, tak boleh puasa hari Sabtu saja, kena gabung dengan Jumaat ataupun gabung dengan Ahad. Begitu juga kalau jatuh pada hari Ahad, kena gabung hari Sabtu atau gabung hari Isnin. Begitu ya. Jadi kalau buat juga makruh. Makruh ni dia tak ada pahala. Jadi puasa tu tapi pahala tak ada, rugilah. Begitu tuan-tuan ya. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ni, sampai pukul berapa kita punya majlis ni? Saya nak set pukul berapa? Pukul 9. Ingat kot ceramah dia lebih sikit. Pukul 9 ni macam kita duduk mengaji biasa lah kan.
Kita mengaji pun habis pukul 9 kan. Kod nak lajak sebab saya lagi bila dah masuk ceramah lagi, dia masuk gear 1, gear 2, gear 3 sampai gear 5 kan. Dia nak change gear balik tu kan lambat sikit. Kan? Sampai masuk azan apa semua kan. Jadi nak change tu lambat sikit. Bila dah lajak laju tu, dia slow, nak slow tu lambat sikit. Tapi kalau pukul 9 tak apalah, kita lebih-lebih 9 suku ke kan. Kena lebih lagi. 9.30 ke pukul 10 boleh. Tuan-tuan tunggulah kalau pukul 10 sebab saya jauh nak balik ni kan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Oleh kerana tajuk kita pada malam ni hijrah menuju ke syurga. Jadi nak menuju ke syurga ni tuan-tuan, dia bukannya kita kata boleh cakap sajalah. Sebab syurga ni mahal tuan-tuan. Sangat mahal. Sayyidina Hamzah dapat syurga dengan syahid, mati syahid. Mati syahid tuan-tuan, tengah berjuang ni, datang apa namanya hamba Abu Jahal, hamba Abu Lahab. Hamba Abu Lahab dia diupah oleh Hindun, isteri Abu Lahab, supaya membunuh Sayyidina Hamzah. Kalau kamu dapat bunuh Sayyidina Hamzah, aku bebaskan kamu. Dia hamba. Dah lama dah jadi hamba, kulit hitam. Kan? Lama dah jadi hamba, teringin. Nak berasa bebas. Jadi dia dengar tawaran itu daripada Abu Lahab, isteri Abu Lahab. Kalau dia dapat bunuh Sayyidina Hamzah, dia dibebaskan. Jadi si hamba ni, dia pergi peperangan Uhud tu, dia cari Sayyidina Hamzah saja. Kan? Macam kita nak tenang satu-satu benda, kita tenang itu je. Tak ada ke lain lah. Orang lain nak tak pergi lah. Kan? Dia cari itu je. Daripada jauh dia pegang tombak. Dia tunggu masa yang sesuai. Akhirnya betul-betul berada di depan dia. Dia rejam lembing tersebut. Kena tepat ke dada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni penghulu kepada orang-orang yang syahid. Nak dapat syurga tuan-tuan bukan mudah. Bukan mudah. Jadi kita di akhir-akhir zaman ni, bila kita menyebut tentang nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita mengambil i'tibar di atas penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Hijratul Rasul ni dia bukan perkara main-main. Hijratul Rasul ni bukan perkara yang simple. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia penuh dengan strategi. Atas arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Arahan Allah Subhanahu Wa Taala lah Nabi kita Muhammad SAW beserta dengan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bukan kerana takut. Ada orang cakap Nabi lari, takut, kan? Macam mana nak jadi Nabi, kan? Baru orang gertak sikit dah takut. Kan? Tak, Nabi bukan begitu. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW, kita ni kalau nak pergi hijrah, kalau kita takut, cepat-cepat kita ambil barang kelengkapan kita, beg kita ke apa, cepat-cepat kita lari. Kita tak tunggu orang lain sebab kita takut. Nabi dia tak takut. Nabi punya strategi, Nabi suruh para sahabat pergi dulu. Korang pergi dulu. Para sahabat tanya, Rasulullah, engkau bagaimana ya Rasulullah? Sebab para sahabat ni mereka tak boleh nak tinggal Nabi SAW. Dalam keadaan orang kafir nak bunuh Nabi SAW, tiba-tiba Nabi suruh pergi dulu. Sedangkan kami ni para sahabat benteng kepada Rasulullah SAW. Macam masjid benteng ni lah. Kan? Benteng. Sebabnya ada para sahabat sewaktu peperangan Uhud tu, ada anak panah yang dihalakan kepada Rasulullah SAW oleh orang kafir. Hala, tak kena. Rupanya para sahabat jadi benteng. Bila ada anak panah datang, mereka datang menjadikan diri mereka sebagai benteng, mengelak supaya Rasulullah tidak cedera. Tapi dalam peperangan Uhud, Rasulullah cedera juga. Patah gigi Rasulullah.
Patah gigi. Nak ceritanya, dalam keadaan sahabat-sahabat duk benteng Rasulullah, mempertahankan Rasulullah daripada serangan orang kafir, jangan kena langsung anak panah, tapi kena juga pada gigi Rasulullah, pada mulut. Patah gigi Rasulullah, menitis darah Rasulullah disebabkan gigi Rasulullah patah dalam peperangan tu. Nak ceritanya, para sahabat ni benteng. Jadi bila Rasulullah suruh mereka pergi berhijrah terlebih dahulu, Rasulullah kata, aku tak apa, jangan fikir pasal aku, kau mau pergi dulu. Kau mau pergi dulu. Jadi para sahabat ni dia tak senang, walaupun boleh pergi hijrah tapi rasa tak selesa sebab Rasulullah tak ikut sama. Kan? Rupanya Rasulullah dia ada strategi. Dia bukan sembrono saja pergi ikut dan saja, ataupun tak ada rancang apa-apa. Nak hijrah, jom kita hijrah. Bukan begitu. Dia penuh dengan strategi, perancangan. Kalau kita lihat sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah ni, ada peristiwa-peristiwa hijrah yang berlaku sebelum daripada tu. Memang sebelum ni Rasulullah nak berhijrah ke Yasrib, tapi tak jadi. Yasrib tu nama Madinah dahulu, sebelum ditukar kepada Madinatul Munawwarah, nama dia Yasrib. Yasrib nama dia. Kan? Pernah Rasulullah mengarahkan para sahabat untuk berhijrah ke Taif. Pergi ke Taif. Taif pergi 2 kali. Pergi kali pertama, kan? Sebahagian sahabat pergi kali pertama. Ada yang pergi, ada yang balik. Kemudian pergi kali kedua, hijrah ke Taif. Rasulullah pergi hijrah ke Taif kali kedua. Sampai di Taif, orang-orang Taif mengupah kanak-kanak supaya membaling batu kepada Rasulullah SAW. Kena pada Rasulullah, berdarah Rasulullah, jatuh ke bumi Taif. Lalu dilihat oleh Jibril. Jibril kata, wahai Muhammad, ya Rasulullah, nak tak aku angkat bukit ni, aku hempas di atas penduduk-penduduk Taif yang tidak bersyukur dengan kedatanganmu ya Rasulullah. Rasulullah kata, jangan, innahum la ya'lamun. Allahumma hdihim, Allahumma hdihim innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berilah petunjuk kepada mereka orang Taif, kerana mereka tidak mengetahui, tak tahu yang Nabi ini adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, tak tahu Nabi bawa risalah Islam. Itu tentangan-tentangan yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW. Seperti mana yang kita sedia maklum, ya. Saya yakin dan percaya tuan-tuan semua tiap-tiap tahun sambut Ma'al Hijrah ni, kan? Diceritakan bagaimana Rasulullah suruh Sayyidina Ali tidur di tempat tidur Rasulullah, kemudian guna selimut Rasulullah. Kemudian Rasulullah keluar pergi ke rumah Abu Bakar. Kemudian pahlawan-pahlawan Quraisy yang diupah oleh orang kafir Quraisy supaya mengepung Rasulullah. Saya yakin dan percaya tuan-tuan semua dah maklum cerita tentang tu, kan? Itulah pengorbanan Rasulullah SAW. Rasulullah yang membuatkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni, untuk menyelamatkan akidah umat Islam, untuk menyelamatkan akidah kita umat akhir zaman ni. Bukan untuk Rasulullah, untuk kita. Kalau kita fikirkan, kalaulah Rasulullah tu dibunuh oleh kafir Quraisy, tak ada Islam kita sampai ke zaman kita ni. Kan? Islam tak sampai ke zaman kita ni. Atas pengorbanan Rasulullah lah beserta dengan para sahabat. Mereka menjaga akidah, menjaga Rasulullah SAW, menjaga ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan sebaik mungkin. Begitulah kita dapat hidayah Islam pada hari ini. Tuan-tuan dan hormati sekalian, inilah pengorbanan yang Rasulullah buat untuk mengajak kita semua, untuk membawa kita semua menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ni sangat mahal tuan-tuan.
Hatta Rasulullah yang maksum pun jerih, perih, penat, lelah, sakit, pedih, darah mengalir, jaga akidah, jaga Islam, jaga ajaran Islam supaya sampai kepada kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan perkara mudah. Begitu saya cerita tuan-tuan, walaupun kita ni apa kita katakan boleh datang ke masjid, boleh datang sembahyang jemaah, bolehlah melakukan perkara-perkara kita kata ibadat-ibadat, itu belum cukup lagi tuan-tuan. Belum cukup lagi tuan-tuan. Orang-orang yang mengaji tinggi, yang ilmu hebat, yang dah beramal dengan ilmu dia pun kita katakan belum lagi kita katakan mereka ini dijamin oleh Allah SWT untuk masuk ke syurga. Sebab syurga Allah Ta'ala ni mahal. Dia bukan perkara main-main. Dia bukan dengan kita laku sembahyang 5 waktu selesai. Kalau kita buat sembahyang 5 waktu saja boleh masuk syurga, seronok tuan-tuan. Tak payah buat benda lain. Kenapa Allah Ta'ala jadikan ada ibadat zakat, ada ibadat puasa, ada ibadat haji dan umrah, ada ibadat taat pada kedua ibu bapa, ada ibadat jihad fisabilillah, ada ibadat nazar, ada ibadat sunat-sunat yang lain. Kenapa banyak sangat? Kan? Kenapa banyak tu? Jadi kita kena ingat bahawa kalau kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya kita cuba melakukan ketaatan kita pada Allah SWT dengan melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Kalau sekadar kita buat amal ibadat tuan-tuan, belum tentu kita boleh masuk syurga tuan-tuan. Syurga ni mahal, dengan maksud bahawa banyak perkara-perkara lain yang kalau semata-mata kita beribadat pada Allah SWT, kita meninggalkan perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang lain tu juga penting untuk kita buat. Contoh, saya cerita contoh tuan-tuan. Kena bagi cerita. Sebabnya perkara-perkara macam ni ada orang kata berasingan. Islam ni ibadat sahaja. Saya mengaji fiqh tuan-tuan. Dalam fiqh tu dia ada fiqh ibadat. Betul, fiqh ibadat. Kemudian dalam fiqh tu dia ada fiqh muamalat. Kira bicara hubungan kita sesama manusia, pinjam meminjam, hutang berhutang, kemudian sewa menyewa, jual beli dan sebagainya, perbankan, sosial dan sebagainya. Itu muamalat. Kemudian ada munakahat, berkaitan dengan nikah kahwin, berkaitan dengan kita kata yang melibatkan mertua, birah, ipar duai, jaga anak-anak, penjagaan anak-anak, cerai, talak, khuluk dan sebagainya. Dan ada bahagian yang terakhir dipanggil jinayat tuan-tuan. Jinayat, bab jinayat. Selalunya orang mengaji kat masjid ni tak dah sampai dekat robok yang keempat, iaitu bab jinayat. Tuan-tuan ada mengaji bab jenayah? Ada ustaz mana yang mengajar bab jenayah? Ada sampai cerita pasal politik Islam, cerita pasal orang salah kena hukum. Saya yakin dan percaya banyak masjid tak dan mengaji bab ni, kan? Macam Sudin dengan Ramli dengan Hajiz, kan? Dia kata belajar alif, ba, ta, tunjuk huruf yang keempat. Masa ni lah tu kita meninggal dunia, kan? Kalau tidak kita tahulah huruf ni, kan? Dan mengaji alif bata saja. Begitu juga dengan fiqh jenayat ni, kan? Bila ustaz datang buka fiqh ibadat, buka satu kitab fiqh ibadat, baca bab ibadat, tapi tak lama meninggal ustaz tu. Sian, ustaz tu meninggal. Kalau tidak dan kita mengaji habis sampai bab jenayat. Kan? Datang seorang ustaz sampai bab muamalat, sampai bab munakahat, dan 3 bab je, dan 3 rubuk saja. Rubuk yang terakhir tak mengaji kita bab jenayat. Jenayat ni hudud lah. Hudud
apa nama, orang mencuri kena kerat tangan, kan? Orang tak semayang kena pancung. Tak semayang disuruh semayang kena pancung, tuan-tuan. Hukum Islam. Tapi duduk dalam bab jenayat. Saya alhamdulillah tak adalah mengaji tinggi bab jenayat ni, kan? Pernah mengaji bab jenayat ni. Jadi ada satu masjid jemput saya, "Ustaz, boleh tak Ustaz mengajar kami bab jenayat?" Masjid Kati. Saya tengok, Masjid Kati ni tok-tok guru dia, Ustaz Jamal, Ustaz itu, ramai Ustaz. Semua mereka dah ambil dah. Ibadat mereka ambil, bab nasbuk muafiq dah kena ambil, bab muamalat dah kena ambil, bab munakahat dah kena ambil. Saya tanya, nak mengajar kitab apa kat sini? Kami sini yang tak ada lagi bab jenayat, Ustaz. Bab jenayat yang tak ada. Hak lain semua dah ada. Ustaz susah pilihlah kitab lain. Allah. Tak apalah, saya kata tak apalah. Saya jenayat ni tak adalah alim tapi setakat nak baca kitab, bagi tahu kat tuan-tuan boleh lah. Kan? Dia kata tak apa Ustaz, yang penting Ustaz mengajar bab jenayat. Oh, alhamdulillah. Saya bukan apa, boleh mengajar tu barulah boleh kita baca bab jenayat. Baca, kalau kita tak mengajar, kita tak tahu tentang hukum hakam bab jenayat. Jadi bila kita belajar, bila kita mengajar, dapat ilmu berkaitan dengan jenayat. Itulah satu-satu saya tengok masjid yang dia ada fokus bab jenayat dia. Kita ceritalah berkaitan dengan jenayat tu. Kan? Jadi kita tak boleh pisahkan, tuan-tuan. Saya maksudkan di sini bahawa tak cukup sekadar kita dengan ibadat kita saja. Tapi dalam perkara-perkara siasah, dalam perkara-perkara politik, dalam perkara berkaitan dengan pemerintahan negara, kita kata tak apalah, benda ni tak ada kaitan dengan Islam. Kan? Ini demo orang politik, biar lantak ke mereka lah. Akhirnya semua pakat tak nak sembang pasal politik. Dia kata politik tak nak kena dengan Islam. Bila cerita pasal politik sikit, diam. Ada yang leh group lah, ada yang sound balik lah, ada yang keluar begitu begini, ada yang remove lah dan sebagainya. Jangan cerita pasal Islam, jangan cerita pasal politik. Politik tak ada kena-mengena dengan Islam. Silap banyak, tuan-tuan. Rasulullah hijrah tu sebab nak jaga politik dah, tuan-tuan. Di Mekah Rasulullah ajak masuk Islam. Kita nak bina sebuah negara Islam di Mekah, tak dapat. Abu Jahal kata langkah mayat aku dulu. Abu Lahab kata langkah mayat aku dulu. Kan? Ada 314 apa namanya tu, patung, apa namanya, Tuhan ni apalah, duduk keliling Kaabah. 313, tuan-tuan. Bukan satu, bukan dua. Nama yang biasa kita dengar Lata, Uzza, Manat, itu yang kita kata ketua kepada apa nama, berhala-berhala mereka. Tapi bukan 3 tu saja, tapi 313. Rasulullah bawa Islam, nak suruh orang semua masuk Islam. Sebab apa? Dengan Islam saja boleh bawa menuju ke syurga, tak ada lain. Tapi dia tak mau. Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Abu Lahab, tuan-tuan sedia maklum, waktu Nabi lahir, Nabi SAW dilahirkan oleh Aminah, adik kepada Abu Lahab nama Abdullah, bapa Nabi. Lahir anak, tapi dalam keadaan Abdullah dah tak ada dah. Abdullah dah mati. Abdullah dia mati sewaktu Nabi dalam kandungan. Bila lahir, Abu Lahab ni dia kata, aku pun payah nak dapat anak. Tiba-tiba Abdullah dah tak ada, dia tinggalkan waris dia. Aku dapat anak saudara. Apa Abu Lahab buat? Seronok dia dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Dia bebaskan hamba dia, dia merdekakan hamba dia. Kemudian dia bebaskan 100 ekor unta dia. Gembira dia. Abu Lahab orang kaya, pembesar di Mekah. Kan? Tapi bila Nabi bawa Islam, dia orang pertama yang tentang langkah mayat aku dulu. Kan? Nabi nak bawa, nak ajak masuk syurga, tuan-tuan. Bapa saudara Nabi yang paling rapat dengan Nabi, Abu Talib. Abu Talib ni orang cerdik.
Abu Talib ni orang hebat, orang dihormati. Abu Talib ni selagi dia ada, jangan sentuh Muhammad. Tak ada siapa pun berani sentuh Muhammad. Abu Lahab dia simpan je taring dia, simpan je taring dia. Waktu Abu Talib ada, waktu Abu Talib tak ada, dia orang pertama yang mula-mula sekali menentang Nabi SAW. Begitu, ya. Abu Talib yang cerdik lah, kita kata yang hebat pun, dia tak mau terima ajaran Nabi SAW. Sebab dia malu kalau dia masuk. Sebab dia ni pembesar, dia orang di depan, orang tolak kan. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal, ramai lagi, Muawiyah apa semua belum masuk Islam lagi tu. Kata jangan, Abu Talib jangan, kita kena hormat tok nenek, agama tok nenek kita dulu tu. Depa susah payah bawa agama kita mari sini. Senang-senang je kita nak ikut Muhammad ni. Yang Muhammad ni memang kita tahu anak saudara kita, tapi ajaran ni kita tak tahu mari daripada mana. Kita kena kekalkan ni ketuanan kita punya tok nenek ni dulu ni. Walaupun ajaran tok nenek bukannya betul. Satu ketika, ya, Abu Lahab dengan geng-geng dia, depa ni satu ketika malam-malam pergilah mengintip di rumah Nabi SAW. Nabi kita, kan? Intip sebab apa? Pergi tengok, Abu Lahab pergi tengok, dengar rupanya Rasulullah tengah baca Quran. Rupa dia dengar baca Quran. Oh, sedap baca Quran ni, kan? Tengah-tengah dia duduk tu, datang seorang lagi, Abu Jahal. Abu Jahal datang juga, kan? Pergi nak dengar Quran. Dengar Quran. Kemudian 3 orang, ada seorang lagi pun datang nak dengar Quran. Waktu dia pun tengah sedap dengar tu, jalan-jalan bertempuh. Depa 3 orang tu, kamu buat apa di sini? Kamu buat apa di sini? Abu Jahal tanya Abu Lahab, Abu Lahab tanya dengan yang seorang lagi tu. Depa bertiga, kan? Tak, saya saja je lalu ke sini ambil angin malam, kan? Padahal tak mengaku bahawa depa dengar ayat Quran. Depa pun pelik dengan ayat Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Depa tertarik tapi malu. Malu nak terima Islam, malu nak terima ajaran Islam, malu nak kata Al-Quran tu betul, bukan reka-reka daripada Muhammad. Malu. Akhirnya dia berkata, kalau gitu jangan datang lagi malam esok. Siapa pun jangan datang ke sini. Kan? Bagi amaran Abu Jahal bagi amaran pada Abu Lahab, Abu Lahab bagi amaran pada Abu Jahal. Jangan mari lagi. Nanti kamu terpedaya dengan apa jampi serapah yang dibaca oleh Muhammad tu. Duk malam esok tak apa, kan? Masih kita kata, tak payah marilah. Duk malam esok tiga ada lagi. Kenapa kamu ada kat sini? Kamu apa ada kat sini? Masing-masing bertanya-tanya antara satu sama lain. Kenapa ada kat sini? Masing-masing malu Allah. Akhirnya malam ketiga jangan datang lagi. Malu Allah, kan? Duk menyorok-menyorok datang dengar ayat Quran yang dibaca Rasulullah. Akhirnya ada orang tahu. Malam ketiga berlaku benda yang sama juga. Malam yang ketiga berlaku benda yang sama juga. Datang. Akhirnya mereka berjanji pada malam keempat, siapa pun jangan datang. Siapa datang, dia kena hukum. Tak datanglah malam yang keempat, kan? 3 malam. Sebenarnya mereka tahu Muhammad tu betul. Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad pun betul. Ajaran yang dibawa oleh Muhammad pun betul. Tapi malu nak mengaku betul. Kalau mereka kata mengaku betul, mereka kata hilanglah jawatan kita. Selama ni orang duk percaya kat kita, ikut ajaran kita, ikut ajaran tok nenek kita, menjadikan kita ketua ni sebab ajaran tok nenek kita. Kalau kita kata Muhammad betul, nanti dia pelantik Muhammad, kita hilang jawatan, hilang perhatian, hilang orang duk hormat-hormat ni. Kan? Itu yang berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Lalu Rasulullah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke Madinah. Sebabnya sewaktu arahan sebelum daripada itu, Rasulullah pernah dah menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke Yathrib, Madinah. Rupanya Rasulullah dapat khabar daripada orang Madinah, daripada sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu, bahawa orang Madinah dah terima baik dengan ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah boleh datang bila-bila masa, orang Madinah akan terima.
Depa sini menunggu kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membina sebuah negara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saya cerita tadi. Rasulullah hijrah tu bukan hijrah bawa sembahyang semata-mata, dia bawa politik Islam. Sebab Rasulullah pergi ke Madinah tubuh negara Islam. Kan? Tubuh negara Islam. Tuan-tuan, inilah sebenarnya perkara yang nak bawa kita ke syurga. Kalau syurga tu dengan kita mari sembahyang saja boleh masuk syurga, mudah tuan-tuan. Mudah. Kan? Rasulullah tak perlulah ajak orang pergi Madinah, sebab asalnya sembahyang ni boleh dilakukan di Mekah. Boleh lakukan Mekah, tak apa, tak ada masalah. Kan? Kalau sekadar sembahyang. Tapi Islam bukan sekadar sembahyang. Islam mesti kena sempurna 4 rubuk ni. Ya. Kita ada ibadat. Dalam ibadat kita ada solat, ada zakat, ada puasa, ada haji dan umrah, dan banyak lagi, ada sembelihan, ada korban dan sebagainya. Kemudian kita ada munakahat. Munakahat yang berkaitan dengan nikah kahwin, cerai, talak, kemudian khulu', kemudian hadanah, dan banyak lagi lah berkaitan dengan kan. Maksudnya kita solat, kita beribadat, jaga hubungan kita dengan isteri kita, anak-anak kita, beri nafkah pada mereka, ajar anak-anak solat, ajar anak-anak tentang agama. Ini juga kita katakan perkara yang nak membawa kita ke syurga. Kalau sekadar kita mari semayang, anak bini kita tak tahu dia mau semayang ke tak di rumah, jangan mimpi nak masuk syurga tuan-tuan. Kena ada pengorbanan kita. Semua orang kena memainkan peranan yang penting supaya 4 rubuk dalam kehidupan kita ni mesti lengkap. Ada orang dia buat perbandingan. Dia kata kalau kita ambil rukun Islam tu, kita rukun Islam kan ada 5 kan. Dia kata yang pentingnya solat tu. Rukun Islam yang ada 5. Dia kata kan, kalau kita tak bayar zakat tak apa lagi kan. Kalau kita tak puasa tak apa lagi tuan-tuan. Maksudnya boleh qada dan sebagainya. Kalau kita tak pergi haji dan umrah, ini bagi orang yang mampu, tak buat tak apa lagi. Tapi kalau kita tak semayang tuan-tuan, jatuh agama kita. Ni 2 ni, semayang dengan syahadah, akan jatuh agama kita. Jadi kena bagi lengkap, barulah genggam agama kita tu kuat. Ya. Jangan banyak ni je. Kalau harap semayang dengan syahadah saja, lama-lama lengah, jatuh juga agama kita ni. Mesti kena lengkap 5 rukun Islam, supaya kemah kita jaga kita punya agama kita. Begitulah tuan-tuan, apa yang kita nak bawa, bertemu dengan Allah Subhanahu Taala, supaya Allah Taala masukkan kita ke syurga. Bukan perkara main-main, bukan perkara mudah, susah. Tadi saya cerita tentang Hamzah, kan, dibunuh jadi penghulu kepada orang yang mati syahid. Itu pengorbanan Hamzah sehingga dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang mati syahid ni terus masuk syurga, tidak tidak dimandikan, tidak dikafankan, terus mereka ni dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Tapi kena bunuh lah tuan-tuan. Jaga akidah punya pasal, kena bunuh. Kan? Kalau kita tengok Bilal bin Rabah, sebelum hijrah daripada Mekah ke Madinah, Bilal bin Rabah ni dia salah seorang daripada hamba Abu Jahal juga. Hamba Abu Jahal. Kan? Abu Jahal dapat tahu Bilal ni dia mengikuti ajaran Nabi SAW. Lalu dia tangkap Bilal. Dia tangkap Bilal di panas yang terik, diikat, dibentangkan di panas yang terik, letak atas batu, belakang batu panas, kemudian belah depan batu besar, batu tu pun panas, letak
atas dada Bilal. Bilal cakap ahad, 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 ahad. Kan? Itu sejarah tu tuan-tuan. Kita ni cakap ahad juga, kan? Bila cuti sekolah, kan? Mak ayah kejut lah, kan? Isteri kita ke suami kita kejut, kan? Suruh sembahyang subuh, kan? Ahad, 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 ahad. Hari Ahad lambat sikit cuti, kan? Cuti hari Ahad, tak payahlah bangun awal sangat. Ahad, ahad dia kata, kan? Gitu juga. Tak macam Bilal, tuan-tuan. Bagaimana pengorbanan Bilal, walaupun diletak macam tu, tidak berpaling, tak ada. Dia tahan, sanggup terima. Lalu datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala datangkan Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah daripada Abu Jahal dengan satu harga yang sangat mahal. Bila dapat dia Abu Bakar membebaskan, memerdekakan Bilal bin Rabah, kan? Tapi kena apa dulu? Sampai nak mati, hampir mati Bilal. Kalau kita tengok, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada Bilal, ya Bilal, sewaktu aku Isra' dan Mi'raj, aku mendengar tapak kakimu di dalam syurga, ya Bilal. Apa amalanmu, ya Bilal? Amalan Bilal kata, aku tak ada amalan apa. Aku semayang macam biasa, aku taat semua apa aku buat, apa yang Allah Ta'ala suruh aku buat. Cuma aku ada satu amalan, yang amalan ni aku tak pernah tinggal sejak aku tahu. Apa amalannya, ya Bilal? Setiap kali aku ambil wudu, lepas aku ambil wudu, aku akan sembahyang sunat 2 rakaat, kata Bilal. Itu saja amalan yang aku rutin aku buat. Yang lain amalan macam biasa. Bulan puasa aku puasa, bulan Ramadan sembahyang 5 waktu. Kena zakat aku zakat. Tan kau pergi ajak aku pergi haji dan umrah, aku pergi. Yang lain itu saja amalanku. Tuan-tuan yang hormati sekalian, tak cukup dengan sembahyang 5 waktu yang kita buat sehari semalam. Kita kena ada amalan rutin yang kita buat. Kita kena ada amalan yang istiqamah kita buat, tuan-tuan. Kalau boleh, tak perlu kita cari yang lain, tuan-tuan. Kita buat sembahyang 5 waktu ni secara berjemaah 5 waktu. Kekalkan 5 waktu. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya berjemaah. Kalau tak dapat di masjid, di surau. Kalau tak dapat di surau, di rumah. Di rumah kalau tak dapat, carilah. Supaya kita dapat juga sembahyang berjemaah, sebab besar kelebihan ni. Begitu, tuan-tuan, ya. Jadi kalau sekadar kita kata kita jaga sembahyang saja, belum tentu kita dapat menuju ke syurga. Dengan kita katakan mudah, jalan yang dibentang dengan pemaidani merah. Bukan begitu, tuan-tuan, ya. Kalau kita tengok ulama-ulama kita yang mereka ni berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya Imam Imam Abu Hanifah, Imam Malik mati dalam penjara, Imam Ahmad bin Hanbal mati dibunuh. Kan? Ramai daripada imam-imam kita yang mereka ni bukan mati mudah, untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengorbanan yang mereka buat. Seperti mana mereka belajar banyak, mengajar pun banyak, anak murid pun ramai, tapi mati mereka pun susah juga, tuan-tuan, ya. Sebab nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu kepada pengorbanan. Baik, apa yang saya sebutkan tadi, Rasulullah bila tak dapat nak mendirikan sebuah kerajaan Islam di Mekah, lalu diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju ke Madinah, kerana orang Madinah dah terima ajaran Islam dengan baik, dengan mesra, dengan berlapang dada. Datanglah ya Muhammad, datanglah ya Muhammad. Kalau orang Mekah tak nak, tak apa, kami nak. Kan? Kalau orang Mekah tak nak, tak apa, kami nak. Kata orang Madinah. Lalu Nabi SAW dalam keadaan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
menyuruh ataupun memerintahkan para sahabat, kau mau pergi dulu, nanti aku pergi. Ya. Kemudian Sayyidina Ali diarahkan untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Sayyidina Ali yang dianya masih muda, umur tak sampai, kita kata masih belasan tahun, apabila diarahkan oleh baginda Nabi SAW untuk tidur di tempat tidur baginda, sami'na wa ata'na. Kan? Sayyidina Ali ni sepupu Nabi, bila Nabi suruh, dia buat je. Padahal dia tahu di luar rumah ada tentera-tentera Quraisy sedang kepung. Mereka nak membunuh Rasulullah SAW. Sudah tentulah rumah ni rumah Rasulullah, katil tu katil Rasulullah, yang tidur di atas katil tu juga Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali sanggup menggantikan dirinya, menggantikan Rasulullah tidur di tempat Nabi SAW. Padahal dia tahu orang kafir nak bunuh Nabi. Kita ni kalau orang tahu, kita dah tahu orang nak bunuh kita, kita tak gantilah tempat orang nak bunuh tu kan, nak kena bunuh tu kan. Siapa nak berani? Tak berani. Tapi Sayyidina Ali dia patuh. Rasulullah kata, kamu tidur di tempat aku ni, kamu selamat, jangan risau. Kan? Jaminan yang dibuat oleh Rasulullah, satu jaminan yang kita kata datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi SAW ni, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni dia tidak bercakap daripada hawa nafsu dia, tetapi daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang keluar daripada mulut Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila dengar macam tu, betul lah, Sayyidina Ali tidak diapa-apakan oleh orang kafir. Lalu Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar, dalam keadaan orang kafir tak sedar Rasulullah keluar daripada rumah Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar, tak sedar. Sedangkan mereka kepung, masjid ni dikepung, keluar ukut pintu depan, pergi rumah Abu Bakar. Antara lain yang disebutkan di dalam sirah Nabi SAW, dia baca surah Yasin tu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ni dia kata kalau lalu Roblox insya-Allah lepas. Lalu Roblox baca ayat tu, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tidak dapat melihat. Saya dah try tuan-tuan, tapi kena tahan juga. Tapi tak kena saman, alhamdulillah. Kan? Rupanya pun nampak kat kita kan. Tapi dia pun tengok rotek cukup, apa nama, lesen ada kan, helmet pakai, jalan. Tapi kena tahan juga. Tak ada lah terus gitu je kan. Rasulullah ni keluar begitu, tak nampak langsung. Tak nampak langsung. Jadi orang kafir duk ingat depa tu hebat dah, senjata hebat dah, tetapi kekuasaan Allah maha hebat. Ya. Begitulah kita ni, orang Islam ni, yakinlah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah bentangkan pada kita berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Sewaktu Nabi SAW beserta dengan para sahabat berperang dengan peperangan Badar, bilangan tentera Islam 314 sahaja. Tentera kafir, tentera kufar 1,000 orang. 1,000 lawan 300. Pada adatnya kalah 300. Pada adatnya 3 orang lawan seorang. 3 orang lawan seorang. Pada adatnya kalah. Tapi oleh kerana hak 3 orang ni dibantu oleh para malaikat, hak 313 ni dibantu oleh para malaikat dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, menang perang Badar. Kita umat Islam pun begitulah. Jangan takut dengan orang kafir ni. Walaupun demo orang Yahudi hebat tenteranya, mereka hebat tentera dan senjatanya, tapi kita umat Islam ada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa silahul mukmin. Senjata kepada orang mukmin adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu senjata kita. Jadi bila dah jadi senjata kita, kita kena kerap berdoa lah tuan-tuan. Ya. Masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, nak makan berdoa, habis makan berdoa, nak tidur berdoa, bangun tidur berdoa, masuk tandas berdoa, keluar tandas berdoa. Doa saja kita. Kan? Itulah Islam. Jadi begitulah, bila kita nak masuk syurga tuan-tuan,
kena jadi ahli syurga di dalam atas dunia lagi. Alhamdulillah tuan-tuan semua ni dah kita kata sebagai apa namanya ahli syurga dah tuan-tuan. Sebabnya Nabi kata majlis ilmu yang seumpama ini raudatam min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Kita mari ke masjid, mari ke majlis pengajian, Nabi kata kalau kamu nak tahu taman-taman syurga, marilah majlis-majlis ilmu yang terdapat di atas dunia ni. Inilah taman-taman syurga. Kan? Jadi sebelum kita masuk syurga yang sebenar, rajinkan, latih masuk ke taman-taman syurga. Kalau taman syurga kita tak mau masuk, jangan mimpi nak masuk syurga di sana. Syurga. Kan? Kita kena ada pengorbanan tuan-tuan. Kalau kerja penat, kalau banyak kerja sibuk, ramai anak-anak, rata banyak nak urus, jadikan kita kata ada masa luang kita untuk kita datang ke majlis ilmu di masjid-masjid dan surau-surau. Sebab inilah tempat ahli syurga. Tempat ahli syurga tuan-tuan, tak ada lain. Tapi kalau majlis ilmu di masjid dan surau, lengang saja. Dia ni tak berahi nak masuk syurga kan? Tanda kita nak masuk syurga, kita masuk syurga dalam dunia dulu. Kalau atas dunia pun kita tak mau, macam mana nak bagi yang akhirat? Tuan-tuan, kan? Jadi saya mengajak diri saya dan kita semua bersempena dengan hijrah menuju kepada syurga, menuju ke syurga ini, kita hijrah tuan-tuan. Hijrah dengan maksud kalau sebelum-sebelum ni tak apa nak mari ke masjid, mari ke masjid. Itu hijrah kita. Sebab Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi walakinna al jihad wan niyat. Atau kama qala. Kata Nabi, tidak ada hijrah dah. Tidak ada hijrah dah selepas pembukaan kota Mekah. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dua Nabi kata. Sebab apa jihad dan niat? Maksudnya hijrah kita pada melakukan jihad. Jihad apa? Jihad datang ke masjid. Jihad melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jihad tuan-tuan. Nak berjalan kaki, mari ke masjid. Nak naik motor, mari ke masjid. Nak naik kereta, mari ke masjid. Hujan-hujan, mari juga. Jihad. Jihad tuan-tuan. Kan? Punya ramai lah saya dengar cerita. Masjid Kampung Benteng ni dia cover 5 kampung. 5 kampung. Yang ada kat depan saya ni, saya rasa tak sampai 1 kampung lagi. Kan? Tak sampai 1 kampung tuan-tuan. Kalau 5 kampung penuh lepas keluar. Penuh lepas keluar. Hari Jumaat penuh lepas keluar. Tak ramai. Maksudnya sekali dengan muslimat lah baru ramai. Bawa muslimat. Muslimat ni adalah pemangkin semangat kepada lelaki. Kan? Tangan yang menghayun buayan boleh menggoncangkan dunia. Jangan tinggal demo di rumah. Bawa mari ke masjid. Itu hijrah kita tuan-tuan. Kan? Kena bawa lah. Melainkan ada anak kecil duduk menyusu lagi, payah, tak apalah duduk rumah kan. Ini duduk belenggang di rumah, kena gobek. Gobek tak gobek? Tak tahu gobek? Tempat saya panggil gobek. Bubuh pinang, sirih, bubuh cengkeh sikit, gobek. Lepas tu duduk ni, macam apa nama mainon tu kan. Sogek sirih di rumah. Balik dah ni, apa namanya, masjid je. Ada apa di masjid tu? Dia mau buat ceramah. Kenapa tak datang? Ginilah kan, duduk sogek sirih di rumah. Hidup begitu tuan-tuan. Kita kena hijrah. Kan? Kalau kita tajuk kita nak menuju ke syurga, betul-betul hijrah, betul-betul lah tuan-tuan. Kena ada pengorbanan. Hijrah ni tak cukup sekadar kita dengar ceramah, hijrah, selesai. Tahun depan buat ceramah pula, hijrah menuju ke syurga lagi. Duk takut lama juga. Tak jadi, kan? Lala subuh tinggal Pak Imam dengan Bilal saja. Kan? Tak mau gitu tuan-tuan. Ngajak. Saya begini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak datang, suruh anak-anak tuan-tuan datang. Kalau orang tua tak nak datang, penuhkan masjid ni dengan kanak-kanak. Rasulullah dia kata kanak-kanak tak boleh datang masjid, nanti bising.
Tuan-tuan tahu tak, Rasulullah punya rumah, pintu dia lebih kurang macam ni. Pintu Rasulullah nak masuk ke tempat mihrab ni sebelah aja. Rasulullah semayang. Rasulullah tak pernah semayang di rumah. Rasulullah semayang di masjid. Sebab dekat rumah Sayyidatina Aisyah dengan masjid dekat. Jadi boleh tembus macam tu je. Satu ketika sahabat duduk di belakang ni, semayang ramai-ramai ni, Rasulullah imam. Satu ketika Rasulullah semayang, sujud punya lama ni, sujud lama. Rasulullah tak pernah sujud macam ni kan? Sujud punya lama, sujud. Sahabat ada yang gusar, dia kata, Rasulullah wafat apa? Rasulullah wafat apa? Kan? Ada hak belah belakang, geng-geng hak tak apa kuat iman tu, dia tengok gitu, apa lama benar ni? Kan? Rupanya subuh Jumaat. Ada baca apa namanya, surah sejadah panjang sikit. Dia kata subuh Jumaat 3 rakaat. Dia kata, saya tempat saya tu ada apa sih hari Jumaat sembahyang subuh 3 rakaat. Mana ada 3 rakaat? Hari Jumaat ada sujud sejadah. Kita dengar ayat sejadah, terus sujud. Kemudian naik baru rakaat pertama. Dia kata dah 2 rakaat dah. Dia kata subuh hari Jumaat 3 rakaat. Rupanya tak pernah mari waktu subuh. Mula-mula first time mari subuh hari pagi Jumaat. Memanglah mengaji dulu subuh 2 rakaat. Tiba-tiba 3 rakaat. Sesat. Dia mau kata ni jemaah ni sesat. Sembahyang subuh 3 rakaat. Padahal dia yang sesat. Kan? Tiba-tiba nak belajar mari sembahyang subuh, mari subuh Jumaat. Memang 3 rakaat lah. Dia kata 3 rakaat, bukan 3 rakaat, sujud. Sujud, baca surah sejadah kena sujud. Kan? Panjang sikit ayat dia. Dia tengok, kenapa Rasulullah? Rupanya Hasan dan Husin, cucu Rasulullah, duduk di atas ni tengkuk Rasulullah. Hasan dan Husin ni anak Sayyidina Ali. Mereka ni mari masjid, tengok tok ada duduk semayang kan? Pergi capai naik atas ni bau tok ni, duduk dah waktu sujud tu ni, duduk atas tengkuk ni. Biasalah, siapa ada anak kecil, siapa ada cucu tahulah kan. Saya ada 6 orang anak tu, hak tu nombor 3, nombor 4, ada 2 kecil kan. Duk main kat atas ni kalau semayang. Kita pun tunggulah dia bila nak turun kan. Kita ada hair banyak lagi ni. Sama Rasulullah. Duduk kat tengkuk ni. Tunggu. Akhirnya turun barulah Rasulullah naik. Boleh je Rasulullah nak tepih, boleh, tapi taknya tepih cucu dia. Kan? Biar dia biasa dengan ibadat. Ni kita budak-budak mari ke masjid. Balik. Mika mari apa namanya buat bising di masjid je. Balik. Kan? Budak-budak tu dengar tak mari dah. Nampak tengok tok siok hak garang tu pula. Kan? Pakai tak mari jangan kata budak-budak. Orang tua pun kalau tok siok garang taknya mari je. Saya bukan nak mengata, saya cerita sebab kawan-kawan ramai kena dah. Tok siok masjid tu ni hak kurus tinggi tu. Siapa kena nama? Kan? Kena rekah dah musim PKP hari tu. Tak sembahyang. Tak ada salah, balik. Rupanya hak mari tu pengetua sekolah SMKA Krian duduk taman saya punya dihalanya kata. Kan? Tapi baguslah tok siok macam tu kan. Dia straight, tak kira siapa. Kena tak kena, balik. Kan? Tapi dia jadi biah lah kan? Orang jadi jumpa dia ni suka halu orang kan. Budak-budak pun macam tu kan? Kalau kena halu sekali taknya mari dah. Dia kata seorang masjid, orang masjid semua garang-garang. Tak, kita ni cara untuk kita mengimarahkan masjid, bawa anak-anak mari masjid. InsyaAllah imarah masjid kita. Imarah masjid kita bukan semestinya mesti ada majlis pengajian. Biar ada suara semua lapisan masyarakat. Daripada tua, daripada umur 80 sampai umur 8 tahun ada dekat masjid kita. Itu baru imarah masjid. Berapa yang ada bawa lagi? InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, ini kita kena ada pengorbanan. Untuk berhijrah ni perlu pada pengorbanan ya. Kena mak ayah kena tegas sikit. Kita ni kena tegas sikit, ajar anak-anak cucu kita supaya mari mengimarah masjid. Depa ni pelapis kita tak ada, so depa lah yang akan mengimarahkan masjid. Bukan orang lain. Kan? Kalau kita harap orang lain, siapa tuan-tuan nak mari? Orang kampung lain nak mari masjid kita? Tak ada.
Mestilah orang kampung kita. Orang kampung kita siapa? Anak cucu kita lah. Nantinya mari dah tu, nya mari belajar tinggi-tinggi, takkan tak mari. Tuan-tuan, hak nak mari ni tak semesti belajar tinggi-tinggi. Kadang-kadang belajar tinggi-tinggi malu nak mari. Nanti tolak nak jadi imam kah? Tak lepas nak baca. Kan? Kadang-kadang hak mengaji tinggi ni pun kadang-kadang duduk di apa nama tempat imam ni kadang-kadang boleh pensan, tuan-tuan. Bukan semua orang mampu untuk jadi imam ni. Kan? Saya dulu menggeletar jadi imam ni. Nak baca Fatihah menggeletar, tapi sekarang dah lama okeylah. Kan? Mula-mula tu menggeletar, duduk kat depan. Kadang-kadang baca surah pun tunggang terbalik. Sebab dia ada perasaan, kita katakan first time, berdebar, ataupun kita kata apa nama, cuak, dan sebagainya. Dia akan datang. Jadi tak semesti kena mengaji tinggi baru boleh mari masjid. Dah, biarlah kita mengaji tak tinggi, tapi kita mengimarahkan masjid, tuan-tuan. Jadi itu intipati yang saya nak maksudkan di sini, bahawa dengan hijrah menuju ke syurga ini, marilah kita ke taman-taman syurga, tuan-tuan. Sebab kita nak bawa hijrah ke syurga. Kalau kita sebelum ni jarang mari masjid, marilah masjid. Kalau kita dah mari masjid, kita mari maghrib isyak, marilah subuh, zuhur dan asar. Kalau kita mari semayang saja, marilah juga majlis-majlis ilmu yang ada. Kalau kita mari ceramah saja, okey, ceramah pun bagus, tapi hidupkanlah majlis-majlis ilmu yang dianjurkan oleh pihak masjid. Itu tanda kita nak menuju ke syurga. Tapi kalau lalu macam tak nampak aja pintu pagar masjid, rora depan masjid, tapi tak masuk ke masjid, apatah lagi waktu orang azan buat tak tahu aja, payahlah, tuan-tuan, nak pergi menuju ke syurga. Kan? Jadi sebelum habis, sewaktu baginda Nabi SAW sampai sahaja di Madinah, Rasulullah SAW pertama sekali bila sampai orang Madinah, Rasulullah bukan berkhutbah, Rasulullah berucap sikit. Ini banyak diriwayatkan oleh hadis-hadis Nabi berkaitan dengan bila sampai sahaja di Madinah, Rasulullah terus bercakap kepada orang Madinah. Orang Madinah dia teruja. Seronoknya Rasulullah datang, ada yang menyanyi tala'al badru alaina min saniyatil wada' tu kan. Ada yang menyanyi macam tu, ada yang bergendang, ada yang orang Arab dia sukanya macam tu. Kalau biasa pergi belah orang Arab, kalau kunuri kahwin, dia akan buat itu. Dia akan buat macam tu. Itu bukan Red Indian, bukan. Saya 2 tahun di Jordan tu, kan, pelik-pelik depa punya apa namanya budaya depa begitu, kan? Budaya menari kasut. Kalau kita dengar Melayu kelepak kasut tu kan. Itu budaya sewaktu dalam universiti, kalau dah habis peperiksaan, seronoklah. Orang Arab ni dia duduk ke atas, ada macam apa nama court badminton tu, tapi tak ada court badminton sana. Dia macam kawasan yang ada simen, dia buat bulat ramai-ramai lelaki, semua lelaki. Pegang tangan ni, buat bulat, menari. Buat bunyi kasut tu, kasut kelepak ramai-ramai, kan? Ataupun ada perayaan apa-apa, mereka akan buat tarian tu. Anak-anak muda mereka di universiti. Jadi pelik sikit lah, kan? Dia punya, kita kata, sambutan mereka tu sama juga yang berlaku pada Rasulullah di Madinah. Mereka cukup seronok dengan kedatangan Rasulullah. Sebab kami dah lama dah tunggu Rasulullah, kami dah lama dah tunggu Muhammad. Duk dengar cerita Muhammad begini, tiba-tiba datang depan mata, oh ini Muhammad, kan? Seronoknya mereka. Lalu mereka bagi benarkan, ya Rasulullah, sampaikan pada kami sesuatu. Lalu Rasulullah kata, apa yang pertama Rasulullah kata, ifsyus salam. Kamu tebarkan salam. Rasulullah kata, kamu tebarkan salam, ifsyus salam. Kemudian wa at'imut ta'am, kamu berilah makan, beri orang makan, jamu orang makan. Lepas tu Rasulullah kata, wa qiyamul lail wan nasun niyam, dan kamu berdiri malam, bangun malam, hal keadaan orang lain semua tidur, kan? Nescaya
wa jannatu bisalam, udkhul jannata bisalam, nescaya kamu akan dapat masuk syurga dengan selamat. Oleh kerana hijrah kita nak menuju ke syurga, saya mengajak tuan-tuan kita beramal dengan hadis Nabi ni. Nabi kata benda simple je boleh bawa kita masuk ke syurga, tapi ramai orang tak nak buat, ramai orang tak mahu buat, ramai orang malu nak buat. Yang pertama, beri salam. Beri salam tuan-tuan. Beri salam ni man lam ya'rif wa ya'rif. Orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal. Kita ni orang kenal, Mat, Assalamualaikum. Orang tak kenal, duduk sebelah pun tak bagi salam. Tak, salam ni orang kita kenal pun kita bagi salam, orang tak kenal pun kita bagi salam. Sebab itu akan mengukuhkan silaturahim. Dengan salam kita akan tanya khabar, dengan salam kita akan senyumkan sedekah, dengan salam kita akan berbicara, kita akan berkenalan, akhirnya kita bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kata Nabi, wa at'imut ta'am, beri orang makan. Tak mampu ke tuan-tuan? Beri orang makan ni tak semesti dengan duit banyak tuan-tuan. Hari tu haji mana masa saya mengajar, dia bawa pisang goreng, mari kan. Pisang goreng mari. Kan? Kita makan pisang goreng. Oh, dapat. Saya bukan nampak pisang goreng, saya nampak saya boleh bercakap dengan orang yang bawa tu pisang goreng. Oh, baru saya kenal. Baru saya tahu sini ada 5 kampung. Ada satu kampung belah sana tu tak ramai orang. Ada haji tu datang, bukan orang sini, kan? Dia pencen polis mari duduk kat sini. Kan? Boleh kita bersembang, boleh kita bercakap, boleh kita berkenalan. Tapi kalau kita tak bagi ke orang kedekut, duit banyak tapi kedekut, kan? Nabi kata orang kedekut ni, kalau kita kedekut dengan orang, Allah Ta'ala kedekut dengan kita. Bukan Allah Ta'ala kedekut harta, Allah Ta'ala kedekut syurga dengan kita. Sebab orang kedekut, kata Nabi, al-bakhil la yadkhul jannah, orang yang kedekut tak masuk syurga. Jadi kita bagi makan tuan-tuan. Cara kita nak bagi makan, kadang-kadang kita tengok ada makcik jual nasi lemak. Makcik, saya beli nasi lemak ni semua tu makcik. Nanti ada orang datang, makcik bagi lah. Kan? Belah-belah kampung ni ada kan nasi lemak 5 kupang ada lagi kan? Tak ada lah. Semua 100, semua RM1 kan? RM1, RM2 kan? Tak apa, RM1, RM2 pun kita buat. Ataupun ada orang makan di kedai, satu kedai saya bayar. Orang tu saya bayar. Kan? Tak semesti kita kena buat kenduri besar. Tak semestinya. Wa at'imut ta'am, bagi orang makan ni, tak semestinya kita mesti kena buat kenduri. Buat banyak-banyak, tak semestinya. Kan? Kita belanja orang, kita bagi orang makan, kita jamu bagi budak-budak, beli coklat bagi budak-budak, ataupun apa-apa saja yang kita boleh bagi, itu juga dikira sebagai wa at'imut ta'am. Jadi kita lazimkan. Orang Islam suka jamu orang makan. Apatah lagi tetamu yang datang rumah kita, kita jamu habis semua. Sewaktu Nabi SAW, seorang sahabat dia datang tetamu ke rumah dia. Dia tak ada apa, kat rumah dia kosong, tak ada apa, hanya ada seekor kambing yang kurus. Kalau kita pada adat kita, kambing kurus apa nak sembelih siang kau tu kan, baru kecil lagi, tak, dia sembelih juga. Kan? Sebab apa? Memuliakan tetamu, bagi tetamu makan. Sebab besar kelebihan dia. Jadi benda-benda kecil yang kita rasa benda ni remeh, sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa qiyamul lail. Ni orang dahsyat pun belum tentu boleh buat tuan-tuan. Kita berdiri malam, maksudnya qiyamul lail, melakukan ibadah ketika orang lain semua tidur, kita bangun mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya solat tuan-tuan. Berdiri malam ni kita baca Quran, kita berzikir, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh sembahyang 2 rakaat lagi bagus tuan-tuan, ya. Jadi kalau sebelum kita nak buat yang sunat tu, pastikan yang wajib ni kita kemas dulu tuan-tuan. Yang wajib tu kena kemas dulu. Ni bangun pagi, bangun qiyamul lail 2 rakaat, subuh lebuh. Macam mana kita nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun Nabi kata udkhulul jannata bisalam, kamu buat benda tu kamu akan masuk syurga dengan selamat. Tapi subuh tinggal tak jadi. Subuh tu yang aula. Kita dah kemah dah yang fardu ni, baru kita buat yang sunat. Nak kejar yang sunat, pastikan yang fardu tu kita buat sempurna. Tapi bila kita dah buat, kita perkemaskan dengan yang sunat. Sebab yang sunat dia menampal yang fardu.
ya, dia menyempurnakan yang fardu. Kadang-kadang kita buat sembahyang jemaah, kita buat sembahyang 5 waktu ni, kadang-kadang ada bacaan tak apa nak betul kan, tubuh badan tu bergerak sana sini, mata tolong hayang ke sana, kemudian hati tak tahu ke mana kan. Selalunya sembahyang kita ni tak apa nak khusyuk, sembahyang orang Arab, orang awam ni. Jadi kita cover dengan sembahyang-sembahyang sunat, perkara-perkara sunat yang kita buat itulah yang menyempurnakan yang fardu kita. Jangan kita dogin, tuan-tuan. Dogin, tahu dogin? Macam kita makan nasi saja, ya. Orang jamu ni, apa nama majlis kita ni, ada makan nasi kan. Kalau pihak masjid jamu kita, masjid hari ni kita makan nasi saja, nasi putih saja, kan? Kata kenyang juga makan nasi, betul kenyang, tapi orang tak mari dah lepas ni. Apa ni jawatan kuasa masjid, duit banyak kan, meja pun baru boleh beli, takkan nasi lauk pun tak boleh nak sedia kan. Kita makan nasi pun nak lauk, tuan-tuan. Lauk pula nak pelbagai, nak ada sambal tumis, nak ada sambal belacan, nak ada sambal tempoyak, nak ada ulam-ulam. Air tak mau, air kosong macam ni, nak air warna-warna. Samalah juga ibadat kita, tak cukup dengan sembahyang 5 waktu saja. Kita kena kemaskan dengan sunat-sunat. Ada zikir-zikir, ada doa-doa, ada sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah. Barulah kita punya ibadat tu orang tengok, oh kemas begini. Kemas begini. Kalau makan pun kenyang, sedawa. Tak mengungkit dah lepas tu. Kalau boleh, buat hari-hari makan macam ni. Ada nasi, ada lauk yang pelbagai. Semua orang nak. Tak gitu? Kan? Jadi kalau kita pun nafsu kita begitu, Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita, kan? Takkan dogin je sembahyang kita tu. Biarlah dihiasi dengan perkara-perkara sunat. Kalau tasbih tu tiga lah kita buat sunat. Walaupun sekali tasbih pun dah memadai, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Lepas tu senyap, tunggulah imam tu rukuk, imam tu i'tidal kan. Imam tak i'tidal, lambat no imam ni kan. Kita buat sekali rasa lambat lah, cuba buat 3 kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tak habis lagi imam ni baca panjang no. Tambah lagi 2, subhana rabbil azimi wa bihamdih, subhana rabbil azimi wa bihamdih. Makmum boleh, makmum boleh, imam jangan. Imam kalau kata 3 sunat cukup 3, jangan tambah sampai 5. Nanti makmum kat bawah sana. Kita jangan ikutlah imam ni. Minta tukar imam ni. Dia kalau rukuk lama, sujud lama, sembahyang seorang boleh lah. Kan? Kami nak pergi noreh, nak pergi tengok doyan, nak pergi sana, nak pergi sini, lama benar sujud lah. Kan? Marah di makmum. Jadi imam tak boleh. Begitu tuan-tuan, ya. Jadi saya menyeru diri saya dan kita semua, cukuplah sekadar tu ya. Apa yang saya bawa, hadis yang terakhir tadi, sama-sama kita beramal. Kalau tak boleh nak beramal semua, buat satu-satu dulu. Kalau tak boleh nak buat banyak, buat sikit dulu. Yang penting kita buat. Kata di kaedah fiqh, ma la yudriku kulluh la yutraku kulluh. Barang yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, buat juga sikit. Kan? Buat juga sikit. Kalau tak boleh sembahyang qabliyah, ba'diyah, apa semua, buat dulu sembahyang satu-satu. Buat sikit-sikit dulu. Tak boleh nak datang 5 waktu, buat datang 1 waktu dulu. Kemudian tambah jadi 2 waktu. Kemudian tambah jadi 3 sampai 5 waktu lengkap. Kemudian perkemaskan qabliyah ba'diyah kita, dan mudah-mudahan Allah Taala pemudah kita dalam kita membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala, dan dengan itu kita dapat hijrah diri kita menuju ke syurga insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar tu tuan-tuan. Tuan Imam ranggut tadi lama. Saya nak sambung lagi tuan-tuan. Ya. Sebab belum datang batuk tu lagi kan. Sebab saya selalu hujung-hujung dia akan batuk. Dia bagi signal batuk kan. Tapi saya tengok tuan-tuan tadi nampak tengok muka saya. Dia tengok muka jam. Bila ustaz nak habis kan? Dah 9.20 kan. Tak apa, sikit-sikit kita perhabis ya tuan-tuan.
Jadi begitu, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik, yang lemah tu daripada kekurangan saya sendiri, hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Tuhan kami, Kau jadikanlah pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang Kau rahmati, dan Kau jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Kau lindungi daripada segala maksiat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u min du'a la yusma' wa na'udzubika min haula'i arba'. Ya Allah, Tuhan kami, Kau jauhilah kami daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak kenyang-kenyang, daripada doa yang tidak didengar. Kau jauhilah kami daripada keempat-empat perkara tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Macam kena. Lalu dah di.